Assalamualaikum dan salam sejahtera. Menurut Persatuan Disleksia Antarabangsa International Dyslexia Association 2012, disleksia merujuk kepada aspek kesukaran membaca. Namun tanpa kita sedar, golongan disleksia ini juga sebenarnya mempunyai berbagai keistimewaan, termasuklah kepintaran dan kecerdasan dalam perkara-perkara lain. Ini disebabkan otak setiap individu dalam usaha pemprosesan maklumat adalah berbeza, terutamanya berkenaan dengan bunyi, simbol dan juga makna. Seterusnya, mengikut Zaliza, Mahfuza dan Ahmad pada tahun 2014, kesedaran masyarakat mengenai sindrom disleksia tidak begitu tinggi, berikutan kurangnya pengetahuan mengenai sindrom ini. Terdapat banyak ciri kanak-kanak bermasalah pembelajaran disleksia yang boleh dikenal pasti. Benton dan Pearl 1996 mencirikan masalah pembelajaran disleksia kepada 6 ciri yang dapat membantu masyarakat untuk mengenal pasti kanak-kanak disleksia. Antaranya adalah yang pertama, kesukaran belajar bahasa, di mana kanak-kanak ini sering kurangkan ataupun menambahkan huruf konsonan atau vokal ketika membaca. Yang kedua, mereka tidak menulis dengan lancar dan tepat, di mana mereka sukar untuk menyalin semula tulisan daripada bahan-bahan bercetak. Contohnya, huruf P dan D, S dan 5, serta menulis perkataan seperti masam menjadi ma, lima, am. Kanak-kanak disleksia juga tidak lancar ketika membaca bahan bercetak kerana sering keliru pada huruf dan angka yang mempunyai rupa yang hampir sama. Mereka mempunyai ketidakseimbangan kebolehan intelektual dan mereka sering keliru dalam menyampaikan sesuatu seperti bawah disebut atas, kanan disebut kiri. Malah mereka juga sering keliru dengan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris seperti jam. Yang kelima, mata juga menjadi penat apabila tertumpu kepada tulisan. Yang keenam, terakhir, daya tumpuan kanak-kanak disleksia terhad dan singkat dalam melaksanakan sesuatu tugasan. Terdapat 3 jenis disleksia, iaitu yang pertama disleksia visual, yang kedua disleksia auditori dan yang ketiga disleksia visual dan auditori. Disleksia visual ialah seseorang murid yang dapat mengenal pasti huruf tetapi menyembunyikannya secara terbalik dan bermasalah dalam membatangkan suku kata menjadi satu perkataan. Manakala disleksia jenis auditori pula, murid yang tidak dapat mengeja perkataan secara betul, menggantikan dengan huruf lain dan menambah bunyi lain pada sesuatu sebutan. Bahkan disleksia jenis visual dan auditori pula ialah murid yang mengalami kedua-dua masalah tersebut. Seterusnya adalah sorotan kajian 1. Sorotan kajian 1 iaitu daripada jurnal Teaching Vocabulary by Using Crossword Puzzle. Jurnal ini ditulis oleh Nur Puspita dan Nur Laili Sabiqah. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2017. Ini merupakan jurnal tradris bahasa Inggeris. Berdasarkan kajian Teaching Vocabulary by Using Crossword Puzzle, pengkaji mengaplikasikan permainan dalam proses pengajaran dan pembelajaran untuk membantu pelajar menguasai pembendaharaan kata dengan mudah. Pengkaji telah memilih teka silang kata untuk mengajar kosakata. Hal ini kerana teka silang kata ialah permainan yang menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih menarik dan lucu dan juga memberi banyak peluang untuk murid membuat latihan dan mengulang pola ayat dan kosakata. Pengkaji dalam artikel ini juga menyatakan bahawa teka silang kata ialah alat pengajaran terminologi, definisi ejaan yang berkesan dan mengandingkan konsep utama dengan nama yang berkaitan, menghasilkan pengekalan yang lebih besar dan hafalan fakta. Oleh itu, pengkaji menggunakan artikel ini sebagai rujukan untuk kajian yang bakal dilakukan. Hal ini kerana pengajaran pembendaharaan kata bahasa Inggeris adalah lebih kurang sama dengan pengajaran pembendaharaan kata bagi bahasa Melayu. Pengkaji ini menggunakan papan dengan huruf dalam mengajar pembaca dan mengeja bagi pelajar disleksia. Seterusnya kita masuk kepada sorotan kajian. Jadi sorotan kajian yang kedua adalah bertajuk
the effect of crossword puzzle games in reading and writing ability toward dyslexia and dysgraphia, di mana kajian ini adalah berfokus kepada students in elementary school. Jadi, suratan kajian ini dibuat pada 2018 dan penulisnya adalah Eri Anggriawan, di mana fokus bagi kajian ini ataupun kajian yang dibuat oleh Eri Anggriawan ialah berfokus kepada menggunakan crossword puzzle untuk mengkaji kanak-kanak disleksia dan dysgraphia, di mana beliau menggunakan T-test untuk menguji peningkatan skor bagi kanak-kanak disleksia dan dysgraphia. Kami memilih sorotan kajian yang kedua ini kerana di akhir kajian beliau berjaya membuktikan bahawa crossword puzzle games ini mampu membantu kanak-kanak disleksia dan dysgraphia untuk meningkatkan kemampuan mereka di dalam kekurangan yang mereka alami. Bagi kerangka teori pula, kami telah memilih dua teori yang bersesuaian dengan kajian yang kami buat. Yang pertama ialah teori perkembangan kognitif yang telah dipelopori oleh Jean Piaget. Jean Piaget yang berpendapat bahawa kanak-kanak melalui 4 tahap perkembangan mental, iaitu yang pertama tahap sensori, yang kedua tahap praoperasi, yang ketiga tahap operasi konkret dan yang keempat ialah tahap operasi formal. Pengkaji telah memilih teori ini kerana menganggap teori ini bersesuaian dengan intervensi yang kami pilih. Hal ini demikian kerana murid menggunakan kemahiran berfikir semasa bermain permainan tersebut. Untuk teori yang kedua iaitu teori konstruktivism, ianya dipelopori oleh Vygotsky. Beliau telah memperkenalkan ZPD iaitu the Zone of Proximal Development. Pengkaji berpendapat bahawa teori ini bersesuaian dengan intervensi yang pengkaji pilih. ZPD ini menerangkan potensi perkembangan kognitif seseorang. Jadi pada mulanya murid disleksia ini akan berada pada zon di mana mereka tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Sebagai contoh, mereka tak mampu untuk membaca. Jadi dengan bantuan guru, murid akan berada pada zon perkembangan proksimal, iaitu murid mula mengeja. Dengan intervensi permainan papan dengan huruf, guru mengajar cara mencari perkataan dimulai dengan huruf pertama. Sebagai contoh, perkataan harimau. Jadi guru akan mengajar murid untuk mencari huruf pertama iaitu huruf H. Kemudian menyimak sama ada wujud atau tidak huruf kedua bagi perkataan tersebut iaitu huruf A. Jika tiada, guru boleh meminta murid untuk memangkas huruf tersebut dan mencari huruf H yang lain. Murid akan mencarinya sehingga jumpa perkataan harimau. Jadi dengan pengulangan perlakuan berlaku apabila murid akan mencari perkataan lain. Apabila sudah biasa, murid akan boleh mencari perkataan-perkataan di dalam permainan itu tanpa bimbingan guru. Pada peringkat itu, murid berada pada zon di mana seseorang itu dapat melakukan perkara baharu tanpa bantuan pihak lain. Dan hasilnya, permainan crossword ini dapat menambahkan kosakata murid yang sedia ada. Apabila sudah biasa, murid akan boleh membaca dengan baik. Intervensi awal didefinisikan sebagai usaha tersusun untuk meningkatkan perkembangan bayi dan kanak-kanak yang mengalami tumbesaran yang lambat. Intervensi merupakan perkhidmatan awal seperti rawatan, pemulihan, bimbingan, khidmat nasihat, gabungan pendidikan, penjagaan diri, interaksi sosial, perkembangan kemahiran motor dan sebagainya kepada kanak-kanak yang mengalami masalah. Intervensi diperlukan untuk sejak awal lagi bagi membantu, menggalakkan dan meningkatkan perkembangan murid tersebut. Menggunakan strategi berpusatkan murid dan berpusatkan aktiviti dalam mengajar murid disleksia untuk membaca dan mengeja. Contohnya, permainan papan dengan huruf yang telah kami pilih iaitu permainan sahiba, silang kata dan magnet huruf
yang dapat menjadikan murid-murid disleksia yang sukar untuk membaca ini bekerja dengan pasangan dan boleh membuat pilihan bahan aktiviti dan aktiviti yang bersifat berinteraksi. Kami telah memilih permainan papan dan huruf kerana dapat membantu murid yang mengalami disleksia untuk belajar mengeja sambil bermain. Permainan yang telah kami pilih adalah permainan yang melibatkan huruf. Oleh itu, murid dapat mengenal pasti huruf daripada permainan yang telah mereka mainkan. Daripada permainan ini juga, guru dapat menarik perhatian murid supaya mereka seronok dalam belajar dan mereka dapat membaca perkataan yang telah mereka bina. Daripada permainan tersebut, murid disleksia yang tidak tahu untuk membaca kerana mereka mengalami kesukaran dalam mengenal pasti huruf. Mereka juga terkadang keliru terhadap huruf-huruf tersebut. Oleh itu, berdasarkan permainan ini, mereka dapat mengenal huruf dengan lebih jelas untuk membantu mereka membina perkataan, dan guru boleh mengajarkan murid huruf satu persatu daripada permainan ini. Daripada permainan papan dan huruf yang telah kami pilih untuk mengajarkan kanak-kanak disleksia dalam membaca dan mengeja ialah permainan teka silang kata. Permainan teka silang kata ini adalah merupakan salah satu permainan untuk mengasah minda yang sangat diminati oleh murid-murid. Dalam permainan ini, murid akan diminta untuk mengisi kotak-kotak kosong dengan jawapan yang betul. Permainan ini akan dianggap berjaya sekiranya murid mampu untuk mengisi kesemua kotak-kotak yang kosong dengan jawapan yang tepat. Disebabkan teka-teki silang kata ini merupakan sebuah permainan untuk mengasah minda, maka dapatlah permainan ini mengajar murid disleksia meletakkan huruf-huruf yang mereka pilih untuk membina perkataan. Hal ini secara tidak langsung akan mampu untuk menghasilkan seorang murid disleksia yang dapat mengenal pasti huruf dan sekaligus membantu mereka untuk membaca perkataan yang telah mereka bina. Itu, kami juga telah memilih intervensi permainan papan dan huruf iaitu Sahiba. Sahiba ialah satu permainan membina perkataan daripada huruf. Permainan ini merupakan jenis permainan dalaman. Permainan Sahiba ini boleh dimainkan oleh murid di dalam kelas. Permainan ini boleh juga dimainkan seramai 2 hingga 4 orang pemain dalam satu masa. Murid perlu menggunakan kemahiran berfikir untuk membina perkataan yang sesuai dalam permainan ini. Permainan Sahiba ini amat berfaedah kepada murid-murid disleksia untuk meningkatkan pengetahuan di samping membantu menjadikan mereka murid-murid yang lebih cerdas. Dengan bermain permainan Sahiba ini, murid-murid disleksia ini dapat membina perkataan melalui huruf yang mereka kumpulkan, sekaligus mereka mampu membaca perkataan yang telah mereka bina. Akhir sekali, intervensi permainan papan dan huruf yang telah kami pilih untuk membantu murid disleksia adalah huruf magnet, iaitu magnetic letter. Huruf magnet menyediakan peluang untuk pembelajaran secara langsung yang lebih sesuai untuk digunakan kepada kanak-kanak untuk belajar berbanding daripada buku kerja. Huruf magnet mampu mengajar kanak-kanak disleksia dengan mengenal huruf dengan lebih cepat. Hal ini kerana dalam permainan papan dan huruf ini, warna huruf magnet tersebut berwarna-warni yang mampu menarik minat murid. Dalam permainan ini juga, murid berupaya untuk membezakan objek yang berbentuk serupa dan merupakan kemahiran membaca awal yang penting. Sebagai contohnya, murid mesti dapat melihat perbezaan di antara huruf I dan F dan juga perbezaan di antara huruf C dan G sebelum memulakan proses pembelajaran nama dan bunyi huruf. Cara permainan bagi permainan ini juga mudah dengan meminta anak menyusun huruf magnetik kepada 3 kumpulan, iaitu mengikut cara ia dibentuk, garis lurus, garis melengkung atau kedua-dua garis melengkung dan lurus untuk membantu murid menumpukan perhatian pada persamaan dan perbezaan setiap huruf tersebut. Kemahiran
untuk menyusun huruf ini tidak datang secara semula jadi kerana pendedahan berulang dan latihan bermain akan menghasilkan faedah jangka masa yang panjang apabila murid mula membaca. Permainan ini dapat membuktikan bahawa murid akan menjadi lebih aktif dan dapat belajar membaca dengan lebih mudah. Itu sahaja pembentangan bab 2 daripada kumpulan 1. Sekian, terima kasih.